Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita bertemu untuk menyambung perbincangan kitab kita, iaitu 40 hadis sahih kisah ghaib dan ajaib, kitab yang telah disusun oleh Profesor Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar. Dan pada malam ini kita berada pada perbincangan kisah kita yang ke-38 bertajuk Peruntuh Kaabah yang Berkaki Bengkok. Dan perbincangan kita akan dimulakan dari muka surat 195. Okey. Ada 3 hadis yang dimuatkan bagi perbincangan di kisah kita yang ke-38 malam ini. Ketiga-tiganya sangat ringkas, menceritakan kepada kita tentang situasi akhir zaman yang akan berlaku berkaitan dengan Kaabah. Jadi bila kita kata akhir zaman ini ialah pada masa di mana sudah jauh manusia daripada agama, bahkan ada setengah di kalangan para ulama mengatakan kalimat Allah itu pun sudah tidak kedengaran lagi. Jadi manusia sudah tidak lagi beribadah, manusia sudah tidak lagi takut tentang dosa halal haram dan sebagainya. Maka pada waktu itu Kaabah akan dibiarkan, tidak ada yang beribadah di sana. Akhirnya ianya akan dimusnahkan oleh peruntuh Kaabah ini yang Nabi SAW ceritakan kepada kita bahawa dia adalah seorang lelaki yang berkulit hitam. Di dalam hadis ini Nabi SAW Nabi SAW menjelaskan tentang keadaan lelaki tersebut, bagaimana fizikalnya ketika kejadian ini berlaku. Hadis ini ialah daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Menurutnya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ka'anni bihi aswada afhaja yaqla'uha hajaran. Nabi kata bahawa seakan-akan aku melihat orang yang akan menghancurkan Kaabah. Jadi masa hidup Nabi SAW lagi, Nabi dah dapat nampak dah bagaimana situasi dan keadaan ataupun sifat, penampilan, perwatakan yang ada pada orang yang akan meruntuhkan Kaabah di akhir zaman itu nanti. Nabi kata apa? Dia orang yang berkulit hitam, berkaki bengkok, meruntuhkan Kaabah batu demi batu. Maknanya bila Kaabah itu diruntuhkan, dialah yang akan angkat batu demi batu tu daripada Kaabah tu sampailah hilang bentuk Kaabah tersebut. Jadi inilah ciri lelaki yang Nabi SAW sebutkan. Di hadis kita yang kedua, hadis ini adalah riwayat Al-Bukhari daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jika kita merujuk pada hadis yang kedua ialah daripada riwayat yang lain daripada seorang sahabat Nabi yang lain, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi dalam hadis riwayat Abu Hurairah ini, beliau kata daripada Nabi SAW, qala yukharribul ka'bata zussuwaiqataini minal Habasyah. Minal Habasyah. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan
asal mana lelaki tersebut. Tadi kalau yang pertama kan, Nabi kata tentang kulitnya warna apa, iaitu kulit berwarna hitam, kakinya bengkok. Okey, Nabi sebut begitu. Dalam hadis yang kedua ini, Nabi SAW menjelaskan lagi tentang asal usulnya pula. Iaitu Nabi kata apa? Kaabah diruntuhkan oleh orang yang mempunyai betis yang kecil dan dia berasal dari Habasyah. Nabi SAW sebutkan begitu. Jadi lelaki ini berkulit hitam, kakinya bengkok, betisnya kecil, dua betisnya kecil. Kemudian dia pula berasal daripada Habasyah. Uh, dari hadis ini juga, okay, dua betis yang kecil tu kan, hadis ini juga disokong dengan hadis kita yang ketiga dalam kitab. Okay, hadis kita yang ketiga dalam kitab ini menjelaskan tentang asal usul lelaki yang berkulit hitam, berkaki bengkok, memiliki dua betis yang kecil, yang berasal daripada Habasyah. Hadis riwayat Abu Hurairah yang ketiga ini juga menegaskan tentang hal yang sama, iaitu asal usul lelaki ini daripada Habasyah. Nabi SAW bersabda di dalam hadis ini, Nabi kata, Zussuwaiqataini minal Habasyah. Nabi kata orang yang mempunyai betis dari orang yang mempunyai dua betis yang kecil dari Habsyah, maknanya berasal daripada Habsyah, yukharibu baitallahi azza wa jalla. Dialah yang akan meruntuhkan Kaabah, iaitu Baitullah azza wa jalla. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang qawi. Itu sanadnya kuat. Qawi itu maksudnya kuat. Jadi Nabi SAW sudah memberi tahu kepada kita tentang kisah yang bagi kita bila kita baca ni kan, ianya merupakan satu peristiwa yang agak pelik. Kerana kalau kita lihat Kaabah itu hari ini kan, dia adalah tempat yang sentiasa dikunjungi oleh orang ramai, iaitu manusia daripada pelbagai negara, pelosok negara untuk melaksanakan amal ibadah dan sangat diagungkan oleh mereka yang beriman kepada Allah kerana merupakan sebuah tempat peribadahan yang sangat suci dalam agama kita. Tetapi nanti di akhir zaman, Nabi SAW dah ingatkan kepada kita bahawa tempat Kaabah ini Dajjal dia tak boleh untuk masuk kan. Dajjal tak boleh masuk di tanah haram, iaitu Makkah dan Madinah, untuk memusnahkan tempat tersebut. Tetapi bukan kita kata Makkah ini dia akan selamat. Nabi SAW ingatkan kepada kita, nanti akan datang satu masa yang mana memang agama itu menjadi sesuatu yang tak ada apa-apa. Orang ramai dah tak beribadah lagi dah di kawasan Kaabah ini, sehingga datanglah lelaki yang berkulit hitam tu tadi, berkaki bengkok, memiliki dua betis yang kecil, berasal daripada Habsyah. Lelaki ini akan meruntuhkan Kaabah yang mana akhirnya tinggal batu-batu kan, batu bata tu kan, yang dia akan angkat batu demi batu. Ini Nabi kata apa? Ka'anni. Kalau kita rujuk pada hadis yang pertama, Nabi kata ka'anni bihi aswada afjaha. Seakan-akan aku melihat orang yang menghancurkan Kaabah. Maknanya ketika Nabi hidup lagi, Nabi dah dapat nampak dah bagaimana situasi itu berlaku. Jadi ini sangat ngerilah bila saya baca dengan lebih lanjut tentang keadaan dan peristiwa ini. Ia sangat menakutkan, sangat mengerikan, dan bagi saya biarlah saya tak menyaksikan ataupun tak berada pada situasi tersebut, kerana waktu itu orang yang beriman seperti orang yang tak beriman. Dah tak ada lagi ibadah, orang dah tak ada rasa nak menyebut nama Allah, keadaan-keadaan itu tak ada lagi dah ketika situasi ini berlaku. Jadi ia sangat menakutkan kerana kita ni sepanjang kita belajar, kita nak mati dalam keadaan diri kita sebagai seorang yang beriman, yang menyebut nama Allah, yang beriman kepada Allah, yang beramal ibadah. Kan, yang beramal ibadah. Tapi bila berlaku peristiwa runtuhan Kaabah oleh lelaki yang berkulit hitam ini, ibadah itu dah tak ada dah. Manusia dah tak ada rasa nak beribadah dan semua lalai dengan dosa dan maksiat. Seboleh mana biarlah saya mati dulu. Itu saya fikir semikian. Biarlah aku mati dulu daripada untuk hidup
pada keadaan yang begini dan menyaksikan peristiwa-peristiwa yang sangat menakutkan ini, sehingga kemungkinan besarlah kita pun tak tahu keimanan kita ni pada Allah bagaimana kan. Sekarang ni mungkin kuat, tapi siapalah tahu kalau berlaku peristiwa-peristiwa ini, kita pun dah tak boleh dah. Ada kekuatan itu, akhirnya kita akan turut sama dengan orang-orang yang sedemikian. Na'udzubillahi min zalik. Okey, baik. Pengajaran daripada kisah kita ini. Hadisnya ringkas kan, tadi saya katakan hadisnya ringkas, walaupun tiga hadis yang didatangkan kepada kita disebutkan tentang perincian tentang lelaki tersebut. Jadi tak banyaklah perkara yang boleh kita bincangkan. Cuma ada juga beberapa pengajaran yang boleh kita ambil sebagai point yang boleh menguatkan jiwa kita ni, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pertama, peristiwa yang Nabi SAW ceritakan dalam ketiga-tiga hadis itu tadi ialah tentang kejadian akhir zaman. Jika kita rujuk pada muka surat 196 dalam kitab kita di sini, pada poin yang pertama, dijelaskan kepada kita antara kejadian akhir zaman ialah keruntuhan Kaabah. Itu Kaabah tu diruntuhkan oleh siapa tadi? Lelaki yang berkulit hitam, berkaki bengkok, memiliki dua betis yang kecil, berasal daripada Habsyah. Kemudian, ketika itu manusia telah rosak. Okay? Keruntuhan Kaabah ketika manusia telah rosak. Maknanya manusia ni dah tak ada keinginan untuk beragama, tidak ada keinginan untuk beribadah, tidak ada keinginan untuk menyebut tentang Allah pun pada waktu itu. Sebab itu saya kata ia sangat menakutkan dan sangat mengerikan. Kemudian Al-Quran telah diangkat. Maknanya Al-Quran dah tak ada dah pada waktu tersebut. Lalu Kaabah diruntuhkan oleh orang yang berkaki bengkok itu tadi dan mengeluarkan khazanahnya. Jadi dalam Kaabah itu ada harta benda, ada khazanah-khazanahnya kan yang disimpan dalam itu, yang akhirnya nanti lelaki ini yang akan keluarkannya. Dan kalau kita lihat pada poin kita yang kedua, sebutkan di situ ada khazanah yang tersimpan dalam Kaabah. Jadi bila ada khazanah yang tersimpan dalam Kaabah itu, maka kita dapati bahawa ada khazanah ini dikenali pada zaman Nabi SAW. Baginda tidak mengeluarkannya untuk dinafkahkan pada jalan Allah kerana Quraisy baru saja meninggalkan zaman jahiliyah. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan baginda bersabda, sekiranya kaummu bukan baru keluar dari zaman kekufuran, nescaya aku akan menafkahkan khazanah Kaabah di jalan Allah. Jadi ini hal-hal berkaitan dengan harta benda yang dijagalah hingga sekarang ini, masih lagi ada di dalam Kaabah tersebut dan dijaga oleh mereka yang diamanahkan untuk menjaga, yang tak dikeluarkan. Tapi nanti satu hari bila kejadian ini berlaku, Al-Quran diangkat, manusia semuanya telah rosak, akidah semua telah rosak, tidak ada pun satu manusia yang rasa nak beriman kepada Allah, maka tak ada pun yang nak beribadah di sekeliling Kaabah itu, maka nanti datanglah lelaki yang berkulit hitam ini yang akan meruntuhkan Kaabah tersebut dan mengeluarkan khazanah-khazanah yang ada dalam Kaabah itu. Dan dalam ketiga-tiga hadis ini, secara jelasnya kita dapati tadi, ianya memberitahu kepada kita, Nabi SAW beritahu kepada kita tentang sifat orang yang akan meruntuhkan Kaabah di akhir zaman. Dan Nabi SAW telah diperlihatkan oleh Allah bagaimana keadaan itu. Sebab itu Nabi SAW dapat menceritakan kepada kita. Dan kena ingat ya, Nabi ini bila dia berbicara bukan ikut berdasarkan kepada ramalan baginda. Tetapi ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberitahu kepada baginda tentang apa yang akan berlaku di akhir zaman. Akhir zaman ni maksudnya lah keadaan yang mana nanti akan berlakunya kiamat. Itu maksudnya nanti nak dekat-dekat hari kiamat, inilah yang akan berlaku di atas muka bumi. Antara kejadian terbesar itu ialah keruntuhan Kaabah yang dilakukan oleh orang yang disifatkan oleh Nabi SAW itu tadi, seorang lelaki yang berkulit hitam, berkaki bengkok, berasal dari memiliki dua betis yang kecil, berasal daripada Habsyah. Itulah ya sedikit saja perbincangan pada malam ini yang boleh saya bawakan. Apapun yang penting, saya mengharapkan pada kisah kita yang ke-38 ini, ianya menjadikan kita muslimin, muslimat yang teguh keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sentiasa ingin menjaga ibadah kita, yang sentiasa ingin menjadikan Kaabah itu sebagai kiblat kita, kerana
kita kalau boleh tak nak hidup pada zaman-zaman yang mana agama itu memang telah rosak, manusia telah jauh daripada agama Allah sehingga tak ada pun rasa nak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ia sangat mengerikan. Kalau pada hari ini kita rasa orang yang dia jauh daripada Allah pun dah cukup azab dah kita nampak. Kan kita rasa azab. Kalau kita sendiri, diri kita sendiri jauh daripada Allah, diri kita sendiri ni jadi seorang yang memang hilang rahmat Allah tu kan, hilang rasa nak beribadah, itu merupakan satu perkara yang sangat mengazabkan. Apatah lagi nanti berlaku situasi yang sedemikian yang bagi saya sangat mengerikan dan seboleh manalah memang berdoa tidak mahu hidup dan menyaksikan situasi-situasi yang begitu. Wallahu a'lam lah siapa yang dia hidup pada masa itu memang dia akan dapat melihat dan menyaksikan tentang kebenaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang memang tak boleh untuk kita nafikan kesahihannya. Okey, itu sahaja perbincangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kekuatan, kelapangan masa untuk terus-terusan mengikuti pengajian kita ini dan mungkin boleh untuk saya katakan bahawa kitab kita tinggal lagi 2 hadis dan kitab kita ini akan diselesaikan pada bulan ini juga untuk kira sudah sampai ke 2 sesi yang terakhir nanti kan. Kita tinggal 2 kali pertemuan saja, 2 kali sesi dan kita akan bercuti rehat dan selama sebulan dan akhirnya nanti kita akan bertemu kembali pada tahun hadapan insya-Allah jika dipanjangkan umur dengan perbincangan kitab yang baru. Jadi mudah-mudahan di akhir-akhir perbincangan kitab ini banyak yang kita peroleh walaupun ia ringkas, walaupun ia sangat padat, namun yang penting apa yang kita baca, apa yang kita pelajari ianya menjadi penguat kepada keimanan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.